Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dia panggil Syifaul Qulub. Pelajaran kita dalam kitab yang kedua pada menyatakan kalbu. Kita nak menyatakan kalbu, yang ini penyakit-penyakit yang ada dalam jantung kita, dalam hati kita. Penyakit yang telah kita baca beberapa perkara. Sambungan kita pada kali ini iaitulah bab yang ketiga pada menyatakan marah. Marah ni duduk mana? Kalau orang tanya kita, marah ni duduk kat mana dia? Sudah, nak jawab macam mana agak-agak? Mestilah kita kata marah di muka, sebab orang nak marah, muka dia merah. Betul? Ada setengah orang kan nak marah dia kacik gigi. Duk gigi lah makna marah tu. Setengah orang tu kalau nak marah dia tumbuk dinding. Duk di tangan marah. Duk mana sebenar marah? Ada orang kerja kaki, nak marah dia tak kaki, gonjal rumah dia. Jadi kita kata marah duk di kaki. Hak sebenarnya marah ni duk di mana? Duk di kalbu, duk di hati. Itu punca. Bila dia marah ni, dia terpancar habis kalau. Mata celek, telinga merah, tangan kepak, kaki kerja. Itu dia panggil marah ni duduk di. Pasal itulah marah ni letak dalam kategori penyakit-penyakit kalbu, penyakit jantung, penyakit hati. Baru kita faham. Kalau tidak kita rasa marah ni macam, bila sebut marah ni sekaligus lah kita duk nampak marah ni duduk di bukan penyakit dalam, penyakit luar. Tak, dia mari dalam. Luar tu pancar kemarahan dia tu, kemarahan dia tu sudah keluar sampai ke situ. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Allahu Akbar. Kita kata apa? Marah ni adalah satu sifat kecelaan, sifat yang tak baik. Kesannya sangat banyak. Setara mana kesan dia? Cuba kita lihat. Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir. Marah dalam hati, tapi dia akan terpancar ke anggota yang zahir. Yang zahir akan memukul. Pukul dengan tangan. Dan memaki. Mulut marah juga. Bahasa tu habislah tu. Dan membunuh. Allahu Akbar. Sampai mereka bunuh orang dah. Dan di dalam hati, dalam hati sendirinya, di lubuk sanubari dianya akan ada dendam dan dengki. Jadi perbuatan ini akan duduk situ. Dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Allahu Akbar. Kalau orang kita berkelahi dengan orang ni, kita marahkan dia, tiba-tiba orang ni jatuh bala, sakit ke, aksiden ke apa benda, gembira selalu kita. Pandai muka. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Jadi kalau orang dapat nikmat, kita duka cita. Dan mencita-cita ia atas membuka rahsianya. Jadi kita kata aku dia nak buka rahsia orang ni. Pada rahsia tu 30 tahun, 40 tahun dulu waktu dia muda, jangan. Dan tiada satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Allahu Akbar. Betul. Semua sebab kebinasaan ini mari daripada mana? Punca daripada marah ni akan bawa kepada kebinasaan yang banyak. Mungkin orang boleh bakar orang sebab nak marah. Bakar rumah boleh. Katak kereta boleh. Tembak tuai sendiri pun boleh. Jadi macam-macam sebab berpunca daripada penyakit yang besar ini, iaitulah penyakit marah. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu, maknanya nak menghalang kemarahan. Punca kemarahan ini kita cuba pisahkan dia. Kita cuba tundukkan nafsu marah itu. Setengah daripada yang amat penting ia dalam agama. Jadi salah satu daripada urusan agama yang penting, kita lawan marah, kita tahan daripada nak marah. Barulah orang ini termasuk di dalam orang yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis sur'ati
bisur'ah. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Tengok, laisa syadidu bisur'ati. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tengok di bawah dia nota kaki dia tulis rawahu asy-syaikhan. Maksudnya hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini jelaslah kepada kita hadis yang sahih. Pegang hadis ini. Artinya, lepas pada arti tak kurungnya, tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa laki-laki. Hanya saja yang sangat kuat itu yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marah. Ayah terjemah dia, terjemah bahasa kita yang baru-baru sekali kata laisa syadid. Bukanlah orang yang gagah perkasa, orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, orang yang boleh rebah orang. Mana kita boleh tinju, dia boleh gusti, dia perebah orang tak. Hak tu kuat boleh jatuh orang itu hebat. Tapi kehebatan yang sungguh-sungguh orang ni hebat, allazi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang boleh kawal diri dia ketika marah. Ini dia panggil, ini orang kuat betul-betul. Jadi kalau kita tanya siapa dia orang kuat, mesti kita akan kata orang boleh angkat rumah, boleh tinju orang, boleh angkat kereta, boleh jalan kuat. Itu kuat, bukan tak kuat. Tapi yang lebih kuat daripada segala-gala itu, iaitulah orang yang boleh menahan nafsu dia ketika marah. Ketika nak marah, tak marah. Jadi lepas pada dirinya pada ketika marah, tutup kurungan. Setakat tu terjemahan hadis. Artinya, kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Orang yang benar-benar hebat, orang yang tidak marah apabila dia mampu untuk marah. Tapi kalau kita tak marah sebab kita tak mampu nak marah orang itu bukan mana orang kuat, itu orang lemah nama dia. Ni kita nak orang ni kita boleh marah dia sebab dia kecil pada kita, martabat dia lebih rendah pada kita, tapi kita tak marah, kita tahan kemarahan. Ini dah setengah daripada masyarakat kita ni, bila nak marah dia sumpah dulu, bahasa bengong, gila, celaka, habis langit 7 naik sumpah seranah dia. Lepas dia sumpah dia kata apa? Tu saya sabar tu, sabar habis harta, habis segala benda dah dia sumpah, sabarlah gitu. Kalau kita tanya dia, kalau tak sabar setara mana? Berat lagi dia kata. Berat apa lah, habis benda dah dia sumpah belaka dah. Habis sabar, tak ada sabar dah tu, sabar apa? Ini kita kena ingat, sabar itu orang yang tak marah ketika dia nak marah, tak marah. Itu dia. Ini banyak cerita-cerita dalam kitab kita bab kita ni, insya-Allah taala cerita tentang bagaimana nak menahan marah. Kita belajarlah. Hadis ini, hadis riwayat laisa syadid ni, ada satu cerita. Ceritanya seorang perempuan duduk di kubur, duduk menangis dekat kubur. Orang perempuan gitu menangis dekat kubur, mungkin sebab keluarga dia mati ke apa sebab. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu ikut belakang dia, Nabi kata, "Hei makcik, kenapa duduk menangis sini ni, balik." Dia tak paling, dia duduk menangis. Dia tak tengok siapa yang bercakap dengan dia ni, tak tengok. Dia kata, "Ilaika anni," pergi kamu, apa cara aku, apa yang dia sibuk dengan aku ni, pergi. Lepas dia halau orang tu pergi, Nabi pergi. Orang mari bagi tahu, "Hei, siapa yang kamu bercakap yang suruh pergi ni, siapa?" "Mana tahu aku, dia kacau aku duduk menangis kat sini." Dia kata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia lari pergi balik rumah Rasulullah nak pergi minta maaf sebab dia halau Nabi tadi. Nabi baca hadis ni, laisa sadidu bisara. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang boleh menyebabkan orang, tak. Hak tu kuat, bukan tak kuat, kuat, tapi bukan hakikat kuat itu. Tapi orang yang betul-betul kuat, alladzi la innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang boleh tahan diri dia ketika nak marah. Kita buatlah apa-apa saja, kekoh tangan sendiri kau apa benda pun, yang pentingnya jangan keluar kalimah nak marah. Siapa dia boleh ni, orang kuat lah. Siapa tak boleh, kita termasuk dalam kategori orang yang lemah. Kita ni duduk di kuat ke duduk di lemah, tengoklah nanti, biar marah dulu.
Tak? Jangan jadi macam cerita orang tu, kalau marah kena jual. Tu cerita budak-budak tu. Dan bersembah seorang laki-laki, maknanya seorang laki-laki bertanya. Sembah tu makna bertanya. Seorang sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat, nama dia apa? Sulaiman bin Surat qala istabbar rajulan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu cerita. Dia kata seorang laki-laki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tu kata apa? Ausini. Dia cakap dengan Rasulullah, ausini, tulis itu. Ausini. Maknanya suruh oleh kamu. Ya Rasulullah, pesanlah kepada saya apa-apa yang Rasulullah nak pesan. Ini cerita di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat kalau dia jumpa sama-sama dia kata ausini, beri wasiat kepada saya, pesan kepada saya apa yang sepatut saya buat. Ini kita sama kita pun kalau boleh kita jumpa dengan orang saleh, orang yang baik-baik, kita minta biar dia nasihat kepada kita. Tuan ustaz, bagilah sepatah dua kat saya nasihat. Ini. Tapi hari ni ustaz tidak menjadi harga istara mana. Ustaz pula kena syarah ke dia. Ini letih sekali dengan ustaz. Kadang-kadang orang ni bila mari kita bimbang nak jumpa dengan dia. Kalau dia telefon malah nak angkat. Pasal cakap lebih banyak sangat. Kita masa tak cukup. Hidup cakap banyak. Jadi sahabat yang cerdik ni berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ausini ya Rasulullah, usiat kepada saya. Suruh oleh kamu akan daku dengan satu pekerjaan." Jadi dalam ini dia kata, dan sedikitkan oleh kamu. Jadi suruh satu benda secara ringkas je. Maknanya beri pada saya nasihat yang ringkas. Apa dia benda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Nabi kata, jangan engkau marah. Setakat tu ya. Jangan engkau marah tu tutup kurungan. Itu arti terjemahan hadis. Jangan engkau marah. Nabi kata la taghdab. Dia ulang balik, ya Rasulullah, ausini, wasiat pada saya. Apa benda yang sepatut saya buat? Nabi kita ulang, la taghdab, jangan marah. Boleh jadi orang yang bertanya ini seorang yang bersifat marah. Kita kata orang beke. Kalau pak kita sini bahasa sini orang pongoh ni. Pongoh ke beke ke, yang penting orang cepat marah. Maka bila orang macam ni, Nabi kita akan wasiat mengikut yang dia perlu. Nabi kata la taghdab. Fakarrara miraran, dia ulang lagi. Ya ausinya wasiat Rasulullah, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Itu nak cerita hadis ni riwayat oleh, tengok nombor 2 di bawah, la taghdab rawahu al-Bukhari. Hadis ni masih lagi hadis yang sahih. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan 2 pekerjaan. Lazimkan maksudnya bila nak marah kita kena buat 2 perkara. Lazimkan maknanya tulis itu. Mesti perkara yang mesti dilakukan apabila marah. Bila kita marah, macam mana nak buat? Yang pertama dia kata apa? Daripada keduanya memecahkannya. Mana kita pecahkan marah tu. Jangan dia berat sangat, kita macam nak pecahkan dia, nak hilangkan dia. Nak hilangkan dia tu berat juga tu. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu menghilangkannya sama sekali, tak mungkin. Bila kita nak marah kita suruh sapu bersih hilang, tak marah. Tak mungkin. Perasaan marah mesti ada. Panah hati mesti ada. Gelegak jiwa mesti ada. Tapi kena pecahkan perasaan itu. Kena tahan. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Tak mungkin nak hilang terus, tak mungkin. Dan tiada segia bahawa ia hilang. Kalau sifat marah dalam diri manusia ni tak ada langsung, hilang terus sifat marah. Dia tak marah. Orang buat apa pun tak marah. Orang buat maksiat pun dia tak marah. Orang usik dia pun dia tak marah. Ni bukan orang dah. Ni tunggu kayu dah ni. Tunggu kayu ni kalau kita pergi supah dia pasal bengah tunggu ni, dia marah kita? Marah? Tak marah. Orang ni pun tak marah. Orang buat maksiat pun dia tak marah. Buat baik pun tak marah. Ini tak boleh. Syekh ni kata, jika hilang nasaya wajib menghasilkannya.
Kalau tak ada perasaan marah dari diri kita, kita kena cari biar ada perasaan sifat marah. Nak hilang sama sekali tak mungkin. Kenapa? Kerana bahawasanya ia perkakas. Perkakas tu maksudnya alat bagi memerangi orang kafir. Jadi bila orang kafir hina Islam, naik merah tepi telinga kita, kita akan lawan dia bahawa kamu ni telah menghina agama kami. Hari ini sifat marah dalam bab ni mungkin hilang. Orang buat apa, orang bukan Islam buat apa pun, ada marah orang kita? Tak marah. Tak marah. Sabar. Sabar apa orang hina agama kita? Bukan sabar tu penakut namanya macam tu. Jadi cara yang pertama kita kena pecahkan sifat marah itu, kita kurangkan dia dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Jadi kita perlu kepada sifat marah itu dalam amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Allahu akbar. Berat bandingnya kita ni kata sifat marah ini seperti anjing perburuan. Dan hanya saja dikendaki. Jadi maksudnya hanya saja dikendaki itu, maksudnya dikendaki dengan memecahkannya itu. Nak macam mana kita nak pecahkan sifat marah itu? Maksudnya mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan akan syarak. Bila nak marah kita didik nafsu kita supaya ikut akal. Nak marah dengan orang biar berpada-pada. Ini tidak, kalau orang ikut nafsu, bila nak marah dia marah sungguh. Apa benda tangan dia pecah belakang, jatuh. Ini berat ni. Setengah orang tu kalau dia nak marah orang, dia tak kira apa ada benda tangan dia. Telefon dia ada tangan, dia pecah. Basah sungguh. Basah apa? Kita telefon pecah habis dia tu. Dia tu basah apanya tak. Tapi oleh kerana sifat marah tak boleh dikawal. Jadi kita naknya sifat marah ni seperti anjing perburuan, ialah mana ketika perlu nak, waktu tak perlu apa anjing tu biar pergi. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Mana kalau dia nak marah pun mengikut acuan syarak dan akal, tidak lebih daripada itu. Dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada kedua-duanya. Jadi kalau dia diam pun, dia sabar pun, sabar di atas cara yang betul. Dan tiada menyalahi ia akan keduanya, seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Baiki kitab kita silap. Akan apa dia tulis itu? Perintah, para tambah ra, fa ra nun taha, perintah. Nanti balik tak tahu nak baca apa ni. Ni ustaz kata apa ni Lepas tu berair mata, tak nak jawab. Sebab tak tahu makna apa tu. Perintah apa ni? Perintah. Baiki. Kitab salah ni. Salah tulis. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Jadi jangan kita rasa kita putus asa bahawa kita ni tak mampu nak buat dah, tak ada harapan. Lah, kita masih lagi dalam harapan apabila kita bersungguh-sungguh pada mengajarnya, yakni kita didik di jiwa kita, kita ajar dia biar bersifat dengan sabar. Macam mana nak sifat dengan sabar? Ini bukan satu benda yang main-main, bukan satu benda yang senang, payah. Tambah-tambah lagi orang yang bersifat panas, dia panggil jenis darah panas ni. Orang darah panas ni kalau boleh tahan marah ni, Allah, kita hormat sangatlah ke dia. Nah. Dan iaitu membiasakan akan lambat marah. Bila marah kita duduk dia, dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Jadi bila kita orang marah, kita cuba bersifat maaf, kita cuba tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, maka itu mudah-mudahan kita akan tercapai apa yang dikehendaki di sini. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang pertama, bila seorang ni sifat marah, maka dia kena pecahkan sifat marah itu dengan cara apa? Dengan cara didik nafsu kita supaya tidak cepat marah. Kalau marah pun tidak melampau lebih daripada sepatutnya. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang di dalam hati.
Hak sana kita didik awal-awal lagi, sebelum marah. Yang ni dah marah tu, macam mana kita tahan yang ada dalam hati, duduk diam. Kalau orang kata uduh kita, orang cakap tak baik yang kita kata tak apa. Nabi-nabi pun orang hina juga dia. Jadi tahanlah perasaan tu. Kalau tidak, mari juga perasaan nak marah tak. Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Tengok, kita nak cari bantuan, nak jaga diri kita daripada marah ini dengan cara mana? Dengan cara pengetahuan dan pekerjaan. Tengok huraian dia. Adapun pengetahuan, nak tahan marah ni kita belajar dengan ilmu. Maka bahawasa mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya engkar ia pada berlaku sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada atas kehendak dirinya sendiri. Jadi apa dia ni? Adapun pengetahuan, kita cuba tahan marah ni dengan ilmu. Apa dia ilmu kita nak sini? Kita ketahui bahawasanya tidak ada sebab bagi marahnya. Sebab apa aku nak marah? Melainkan bahawasanya kita engkar ia pada berlaku sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas kehendak dirinya. Jadi, dan ini sehabis-habis jahil. Jadi kalau kita tahu bahawa semua benda yang berlaku ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita nak marah setara mana pun, dia tak akan mengubah keadaan itu. Maka bila kita tahu benda ni berlaku dengan kehendak Allah, maka kita boleh bertindak mengikut sekadar yang diperlukan dalam perkara ni. Dan lagi, yang kedua, mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala itu lebih besar daripada murkanya. Kalau kita marah setara mana ke orang, kita kena ingat kemarahan Allah, kemurkaan Allah lebih daripada kemurkaan kita. Dan Tuhan marah, Allah Ta'ala marah dengan hamba dia yang kasar, yang tidak taat ini, lebih daripada kemarahan kita lagi. Jadi kita kena ingat, kita ni kecil. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar. Beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah akan dia. Allahu Akbar. Kalau dia bangkit macam ni, ungkit macam ni, tahan sikit. Kita dengan Allah SWT ni, kita buat tak buat benda yang Tuhan larang? Banyak sekali. Tak? Dalam apa saja kita buat benda yang Tuhan tak suka, Tuhan marah. Tapi tak ada pula tindakan turun segera. Allah Ta'ala tak benar orang ni buat maksiat. Taib, dia kata mu jangan makan riba, riba tu haram. Dia ni ambil riba duit di bank ke di mana-mana. Bucik ke perut dia lepas dia makan duit tu? Tak bucik. Renyok ke mulut dia? Tak juga. Padahalnya benda tu, riba ni satu dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak siapa mereka belok mulut dia lagi. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih. Walaupun orang ni buat maksiat sebanyak mana, dia biar dulu, bagi peluang, mudah-mudahan kamu bertaubat, tak ambil tindakan segera. Jadi orang yang bersifat marah pun kena ingat, kalau Allah Taala dengan aku, yang aku banyak buat kesalahan pun dia tak tindak segera, tak buat, dia beri masa peluang, jadi apalah aku dengan manusia. Jadi kita cuba ingat benda-benda itu. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marah itu mengikut perintah engkau. Kita wajib ikut perintah Allah, tapi kita tak ikut. Ikut juga tapi tidak sepenuhnya. Maka dalam kita kena faham, dan kita kena ingat bahawa kita lebih berhak menerima kemurkaan Allah daripada orang yang tak ikut perintah kita. Kita kecil ya. Orang tak taat kepada kita, halus ya kitanya. Jadi nak suruh kita ni sedar siapa kita, menyebabkan tidak layak kita marah kepada orang lebih daripada sepatutnya. Adapun pekerjaan, tengok tadi, cara yang kedua nak menahan marah ni, iaitulah kita tahan marah dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Aku ni hebat setara mana, gagah setara mana,
Orang yang tak dengar cakap aku boleh marah setakat mana, kita kena ingat bahawa kita juga tak dengar cakap Allah. Jadi Allah Ta'ala maaf pada kita dengan kita bertaubat dan sebagainya, dan dia beri tempoh pada kita tidak terus ambil tindakan. Jadi kita pun yang kedua tadi dengan ilmu pengetahuan, yang kedua dengan pekerjaan, dengan perbuatan. Pekerjaan itu maksudnya dengan amalan. Apakah cara amalan yang boleh menghapuskan perasaan marah? Tadi pengetahuan dari sudut motivasinya. Yang kedua ini amalan atau pekerjaan yang boleh menyebabkan kita hilang marah. Faham tak? Yang kedua ni pekerjaan, tanda kat situ, amalan yang boleh menghilangkan rasa marah. Adapun pekerjaan itu yang menghilangkan perasaan marah, bahawa berkata ia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata semua. Dia kata apa ni? Kerana marah itu kerana syaitan. Oleh kerana marah ni asalnya mari daripada syaitan. Maka bila kita mari perasaan marah, kita kena berlindung dengan sumber asal dia. Siapa dia? Syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok di situ. Nombor 1 di bawah tu, tengok di nota kaki dia kata apa? Hadis menyuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ketika marah, meriwayatkan dia oleh Bukhari dan Muslim. Ada cerita sikit sini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawa dalam riwayat dalam kitab sahih dia daripada Sulaiman bin Surad. Dia kata apa? Sulaiman ni kata, istabba rajulani 'inda an-nabi. Dua orang laki-laki bermaki-makian depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Boleh dia pergi berbantah-bantah depan Nabi, basamu wa nahnu indahu julus. Kami duduk dekat Rasulullah, tengok dua orang duduk kelahi depan Nabi. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuh. Allahu akbar. Jadi salah seorangnya maki sahabat dia ni, kawan dia tu, dalam keadaan muka dia merah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Hei, yang duk kelahi tu diam. Inni la'alamu kalimatan. Aku tahu. Aku akan ajar kepada kamu satu kalimah, lau qalaha la zahaba anhu ma yajid." Kalau dia kata kalimah ni, hilang perasaan marah dia. Dengar ni. Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hok duk berkelahi tu akan dia. Jadi kalau kita tengok orang sedang berkelahi, kita kena pergi dekat dia, kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita jangan suruh dia kata, dia marah balik. Kita kena ajar dia. Kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi mudah-mudahan dia kata. Kemudian orang yang duduk dekat dengan orang kelahi tadi, dia kata, ala tasma' ma yaqulun nabi. Hei, dia duduk kelahi, mu tak dengar Rasulullah kata apa? Tak dengar? Dia dengar. Dia jawab apa? Qala inni lastu bimajnun. La ilaha illallah. Nak orang dia marah ni berat tak berat? Dia dengar dah Nabi ajar dia. Kalau Nabi kata, kalau mu kata auzubillahi minasyaitonir rajim, hilang perasaan marah. Orang pergi cumik dia, mu dah yang duk maki orang ni. Mu dengar tak Nabi kata apa? Dia kata aku dengar, tapi dia kata atarabi ba'sun amajnunun ana. Hei, musuh aku kata benda tu, mu ingat aku gila, dia kata. Izhab, pergi. Allah, dia marah ni. Masalah orang marah ni, dia tak mau kata. Kalau dia kata auzubillahi minasyaitonir rajim, hilanglah perasaan. Tapi oleh kerana dia tak mau kata, bahkan dia marah kalau orang suruh kata pula. Dia kata apa ni? Inni lastu bimajnun, aku bukan gila. Suruh kata auzubillah. La ilaha illallah. Jadi berat juga. Berat ke tak berat? Berat atau saya kata ni, tak saya kata ni. Dia orang punya orang sakit ni, kalau dia lawan tok bomo, penyakit berat. Tengok ni cerita. Lah. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dia kata apa? Wa akhliq bihadzal ma'mur an yakuna kafiran aw munafiqan. Dia kata aku rasa
Orang yang apa ni, orang hak cakap tak baik sini, boleh jadi dia ni munafik, boleh jadi. Atau kalau dia tidak munafik pun, kana ghalaba alaihi al-ghadab hatta akhrajahu anil i'tidal. Ataupun mungkin dia ni terlampau nak marah yang menyebabkan dia hilang kawalan. Jadi kalau tidak, tak akanlah cakap siapa gitu, dia kata aku mau tengok aku gila ke dia tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, waqila, kata Ibnu Hajar, innahu kana min jufatil a'rab wa zanna annahu la yasta'idu min asy-syaitan illa min man bihi junun. Boleh jadi orang ni orang Arab, mana orang kampung, orang Badui. Biasa orang Badui ni, kalau orang gila baru dia suruh baca auzubillah minasyaitanir rajim. Pasal itulah dia melentik. Bila kata, baca auzubillah, dia kata aku tak gila. Dia ingat kau orang gila yang kena kata benda ni. Itu dipanggil cerita. Tanda situ cerita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar seorang laki-laki, dua orang laki-laki yang sedang berbantah, Nabi kita suruh kata auzubillah minasyaitanir rajim. Lau qalaha la dhahaba anhu. Kalau dia kata auzubillah minasyaitanir rajim, hilang perasaan marah dia. Tapi biasanya orang tengah marah sangat ni tak boleh kata benda ni. Tak boleh nak kata auzubillah minasyaitanir, sebab dia sayang nak tinggal marah dia tu. Syaitan duk kontrol dia tu. Jadi kita kena ingatlah supaya macam mana kita nak keluar daripada kawalan syaitan ni, kita kena kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan selamat. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan. Tengok ni. Tahap yang pertama, kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Tulis itu nombor 1, at-ta'awuz. Yang kedua, kalau tak berhenti marah, auzubillah pun marah juga, merah telinga, tak hilang-hilang juga. Apa nak buat? Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini, dengan perkataan ini, maka hendaklah ia duduk jika dia berdiri. Kalau dia tengah berdiri cekak pinggir ini, duduk atas tanah. Duduk marah lagi. Dan jika hendaklah ia berbaring. Jika ia duduk tak ira juga, tidur. Dan jika tiada diam marahnya, tak turun tarah kemarahan dianya dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia pergi mengambil air sembahyang. Mana kalau tak hilang juga, lepas pada duduk tu kena pergi ambil air, pergi ambil wudu. Sebab apa? Sebab ada dalam diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya bahawasanya syaitan itu dijadikan daripada api, dan hanya saja dipadamkan api dengan air. Maka apabila seorang kamu marah, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Bila dia marah, dia kena ambil air sembahyang. Hadis ini tengok di bawah itu dikata apa? Nombor 2 di bawah, rawahu Abu Daud. Rawahu Abu Daud. Sanad dia kata ulama sini isnaduhu, Abu Daud dan Imam Ahmad, isnaduhu dhaif, lemah, dia punya sanad dia tidak kuat. Tapi syaitan jadi daripada api itu kuat. Ada dalam Quran sendiri sebut, Allah Taala sebut dalam Quran, apa dia kata apa? Dalam suratul A'raf, sewaktu dialog di antara syaitan dengan Allah Subhanahu, Tuhan murka pada syaitan, "Pak, kenapa kamu tak mau sujud pada Adam?" Syaitan kata apa? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini dalam Quran jelas. Maknanya kalau syaitan tu memang mari daripada api. Dia sendiri cerita dalam Quran. Allah Taala sebut dalam Quran dalam suratul A'raf ayat 12. Khalaqtani min nar. Mau jadi aku daripada api. Jadi syaitan mari daripada api. Cumanya cerita bila orang ni marah pergi ambil wuduk tu, ulama kata sanad dia lemah, tapi kita boleh lakukan beberapa perkara yang boleh menenangkan keadaan. Mudah-mudahan dengan kita ambil wuduk, insya-Allah taala turun sikit. Biasalah orang tengah marah, kalau dia kena air tu lain sikit, insya-Allah.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni adam. Innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni adam. Ala tarawna ila jamrati ainaihi. Ala tarawna ila humrati. Daripada jin tu tukar kepada ha, sebab dia nak warna tu, warna. Ila humrati ainaihi wantifakhi audajihi. Faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi. Tengok dia kata sini rawahu At-Tirmizi. Rawahu At-Tirmizi. Sanad dianya dalam hadis ni tidak kuat, dhaif. Kata Abu Isa Tirmizi kata wa hadza hadisun hasanun sahih, tapi dalam kitab lain dikata isnaduhu dhaif, tapi lemah di sini. Dikata apa ni? Ala innal ghadaba, hati-hati, jaga-jaga, bahawasanya marah itu seperti bara api fi qalbi ibni adam, pada jantung anak Adam. Jadi bara api duduk dalam hati manusia. Adakah tiada melihat kamu pada merah dua matanya? Itu nak kata humrah. Humrah itu makna merah. Kalau kita baca dengan jin jamrah itu makna bara api. Baik dah kita tu letak buang titik jin tu, jamrah kepada humrah. Baiklah, nanti nak klik baca kampung esok baca jamrah pula. Jadi adakah kamu tidak, ala tarawna ila humrati ainaihi, kamu tak tengok kepada merah dua matanya. Bila orang nak marah, mata dia merah, dan bengkak orak lehernya, orak ni naik timbul, marah tu. Maka barang siapa mendapat ia akan sesuatu daripada demikian itu, maka hendaklah memukul ia akan pipinya dengan bumi. Setakat bumi itu tutup kurungan. Setakat itu terjemahan hadis. Jadi dalam riwayat ini, siapa dia nak marah, merah muka dia dah, naik keluar orak semberih dia ni, falyadrib khaddahu bil ardi, maka dia kena letak pipi di atas tanah. Inilah cerita yang dicerita kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang digelar dengan nama Abu Turab, bapak tanah. Sebab bila nak marah dia duduk atas tanah. Jadi kalau kita nak marah, kita turun tanah, letak pipi kita atas tanah, biar kita tengok, aku kalau marah setara mana pun mati esok lagu ni lah duduk. Tahan sikit lah dak perasaan nak marah tu. Ini menunjuki kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat. Kita letak anggota yang mulia, muka kita. Tempat yang hina, tempat kita pijak atas bumi. Tujuannya apa? Supaya pecah takabburnya. Biar takabbur kita tu tunduk sikit. Yang ia sebab yang besar pada marah itu. Sebab manusia ni marah kerana apa? Kerana dia takabbur. Telah memuji akan dia oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wal kaziminal ghaiz. Ayat ni panjang. Dalam ayat surah tanda situ, wal kaziminal ghaiz itu tak ada nama ayat. Tanda kat situ ayat ini daripada surah Ali Imran ayat 134. Ali Imran 134. Pergi buka mushaf nanti tengok dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni panjang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tuhan kata, wasari'u, segera kamu pergi mencari keampunan Tuhan kamu. Bila dapat keampunan apa jadi? Jannatin, syurga, 'arduhas samawati wal ardu, yang luah syurga ni, seluah langit dengan bumi ini, uiddat lil muttaqin, disediakan syurga ni bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Ini tanda sini. Orang yang muttaqin itu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang beri nafkah, beri derma dalam keadaan dia senang ataupun dia susah, bagi derma. Wal kaziminal ghaiz, bagus apa ayat ni. Yang kedua, orang yang menahan marah.
Nak marah dia tahan. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang buat salah dia maaf. Marah dia tak. Jadi 3 golongan ini disebut dalam ayat Ali Imran 134 sebagai orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan sabda, letak titik bawah tu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa tu, ataupun dia panggil man kazama ghaizan walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imana. Mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Artinya, barang siapa menahan ia akan marah. Orang boleh tahan marah ni. Dan jika menghendaki ia meluluskannya, mana melepaskan marah dia tu, melaksanakan kemarahannya, nascaya kuasa, yakni mampu ia melaksanakannya. Orang yang boleh tahan marah saat ni, apa jadi? Nascaya memenuhkan Allah akan hatinya pada hari kiamat daripada sentiasa dan daripada iman. Allahu Akbar. Takat iman tu break sekat tu dulu, letak tutup kurungan. Dan pada satu riwayat, lepas satu riwayat itu letak pula buka kurungan daripada redha. Jadi ada setengah kata lagi riwayat yang mengatakan Allah Ta'ala penuhkan dalam hatinya keredaan Allah. Jadi berat tak? Bagus tak bagus? Kelebihan besar tak besar kelebihannya? Orang yang mampu menahan dirinya daripada marah. Jadi dia kata waman kazama ghaizan walau syaa yumdi amdahu mala Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamah. Siapa yang boleh menahan dirinya daripada kemarahan ini, nombor 1 di bawah dia kata, dia kata hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud nombor 1. Tapi dalam sunnah Abu Daudnya tidak dijumpai. Yang kita jumpa hadis ini dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin Al-Iraqi, kata akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Kemudian hadis ridha ini dia kata rawahu Ibnu Abi Dunya juga. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya, bukan daripada Ibnu Abu Daud. Tanda nombor 1 di bawah tu, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya. Dalam kitab apa ni Al-Jami'us Shaghir, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, Imam Suyuti kata, Imam Suyuti pun kata hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya fi Qada'il Hawaij, dan Imam At-Tabarani kata muhaqqiq dia hadis ini hasan. Hadis ini, hadis man kazama ghaizan ni darjatnya hasan. Mana hasan ni darjat yang kedua selepas daripada darjat sahih. Allahu Akbar. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, riwayat lain pula dibawa, dia kata apa ni? Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha. Jadi hadis ini hadis hasan, hadis yang kedua ni riwayat Imam Abu Daud. Boleh jadilah pentahqiq dia kata riwayat Abu Daud tu mengikut riwayat yang kedua tadi. Jadi Abu Daud kata apa? Siapa dia mampu nak tahan marah dia sedangkan dia berkuasa untuk melakukannya, nascaya Allah Ta'ala akan panggil di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha, Tuhan panggil dia, mungkin pilih bidadari mana mun nak. Jadi hadis ni hasan. Tengok dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, diriwayat oleh Imam Ahmad, dalam Musnad Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tamaklah kita perbahasa kita, pelajari kita dalam kitab Al-Ghadab dalam bab marah. InsyaAllah kita akan masuk pada sambungan penyakit hati yang keempat, pada menyatakan dengki. Dengki pula ni. Semua ni penyakit-penyakit yang berat-berat belakang. Penyakit yang kita belajar dalam kitab Al-Qalbu ni, penawar bagi hati ni, memang penyakit kronik belakang ni. Kronik kata kronik? Kronik lah. Nak berlepas dengki ni, Allahu Akbar, beratnya Tuhan. Jadi kita minta dengan kita belajar ni, mudah-mudahan Allah SWT beri taufik hidayah kepada kita, insya-Allah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.